Chapter 4 Energy Storage Element Part 1. Okey, ini adalah objektif dalam chapter ni, iaitu pelajar boleh mengenali kapasitor secara basic dan boleh membezakan jenis-jenis kapasitor. Lepas tu boleh mengenal pasti kapasitor dalam sambungan series atau dan sambungan selari. Kemudian pelajar boleh mengenal pasti tenaga yang tersimpan dalam kapasitor. Okey, pengenalan mengenai kapasitor. Okey, kapasitor ini adalah di antara jenis basic electrical component. Okey. Ia adalah electrical device yang menyimpan tenaga, form the electric charge field. Okey. Dan kapasitor ni dia mempunyai dua plate yang dipisahkan oleh insulator ataupun dielectric material. Dua plate. Okey, ni dua plate. Okey, dan dipisahkan dua plate tu di tengah-tengah ni dengan satu elemen yang dipanggil dielectric. Okey, dielectric ni adalah elemen yang penebat. Dielectric ni kadang-kadang adalah dalam bentuk paper, udara ataupun vacuum. Okey, dipisahkan begitu. Okey, ini contoh, ini simbol. Okey, ini dia punya construction. Okey, construction dia. So ni adalah connector, connecting lead dua ni. Lepas tu ni adalah conductive plate. So yang di tengah ni adalah dielectric, iaitu suatu bukan sejenis bahan yang bahan yang mengalir elektrik lah. Contohnya seperti vacuum, kadang-kadang jemput kertas. Okey. So ni adalah dua plate. Nampak ni dua plate. Tengah-tengah ni adalah dielectric. Okey, how capacitor store charge? Okey, macam mana kapasitor simpan charge? So dalam keadaan neutral, plate ni ada tersimpan charge free electron yang bilangannya yang sama kedua-dua plate ni. Okey, bilangan free electron yang sama di kedua-dua plate ini dalam keadaan neutral. Maksudnya dalam keadaan neutral tu tiada elektrik yang mengalir antara kapasitor ni. Okey, apabila kapasitor disambung dengan DC voltage dan resistor, okey, elektron akan bergerak daripada plate A ke plate B. Okey, dan apabila plate A kehilangan elektron, secara tak langsung plate A akan menjadi positif berbanding dengan plate B. Okey, so seperti yang kamu tahu, elektron bergerak daripada negatif ke positif. Okey. Bila keadaan ini berlaku, sehinggalah pada satu masa plate A akan dipenuhi oleh charge positif dan plate B akan dipenuhi oleh charge negatif. Okey. So bila ini terjadi, secara langsung kapasitor tu akan menjadi seperti bateri, dan dia punya voltage adalah nilai voltage dia adalah sama dengan nilai voltage
DC source tadi. Okey. Ini apabila dah tepu lah. Apabila dah tepu, maksudnya dah bila terjadi begini, tiada lagi cas mengalir. Okey, apabila kapasitor ni dah fully charged, kapasitor ni akan disconnected lah daripada source. Okey, so bila disconnected, charge ni akan tersimpan juga, masih tersimpan. Okey, so masih tersimpan dan bila dia tersimpan, secara tak langsung ada voltage di kapasitor ni. Okey, so kapasitor ni boleh di-consider sebagai bateri sementara. Kita lihat slide seterusnya, kapasitor. Okay, kapasitor ni definisi dia adalah the amounts of charge that a capacitor can store per unit of voltage across its plates. Okay, it is a measure of a capacitor ability to store charge. Okay, the more charge per unit of voltage that a capacitor can store, the greater its capacitance. Okay, capacitance can be expressed as, okay, formula dia C equal to Q bahagi V. Dengan C itu adalah capacitance, okay, nilai capacitance, Q adalah bilangan charge, V adalah voltage. Okay. Okey, unit kapasitor ni adalah unit dalam dia punya unit adalah dalam bentuk farad. Okey, unit dia adalah farad. Satu farad kapasitor satu farad kapasitor apabila satu kolom charge tersimpan dalam satu voltage across the plate. Okey, ataupun one farad is the amount of capacitance when one coulomb of charge is stored with 1 volt across the plate. Okay, contoh, determine the voltage across 100 picofarad capacitor that is storing 2 microcoulomb of charge. Okey, ini adalah penjelasannya, solution. Okey, kita gunakan formula yang tadi tu di slide yang sebelum ni. Okey, kita masukkan Q ni adalah kolom 2 microcoulomb, lepas tu bahagi 100 picofarad. So nilai dia adalah 20 kilovolt. Okey. So voltage yang melalui kapasitor tu adalah 20 kilovolt. Okay, Coulomb's law state. Okay, a force exists between 2 points source charge that is directly proportional of the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charge. Okay, so dia punya definisi dan dia punya formula dia ni lah, F sama dengan K Q1 Q2 bahagi D kuasa 2. So dia punya ni adalah force lah, force tenaga nak pindahkan satu Q ni ke Q2. Okay, dan distance dia berapa. Okay, so F ni adalah force Newton, Q1 Q2 adalah charge, Q1 Q2 adalah charge dalam kolom, D adalah distance,
Okay, between charges meter, dalam meter, unit meter. K adalah constant. Okay, constant ni nilai dia adalah 9 kali 10 kuasa 9 Newton meter kuasa 2 bahagi kolom kuasa 2. Okay, the greater the force between the charges on the plate of a capacitor, the more energy is stored. Okay, also from equation Q equals CV, the amount of charge stored is directly related to the voltage and capacitance. Thus, the formula for energy stored by a capacitor is ni formula dia, W equal to 1/2 CV kuasa 2 power 2, okay, kuasa 2. Okay, dengan W adalah energy, C adalah kapasitan, V adalah voltage. So ni adalah formula energy storage lah untuk kapasitor. Physical characteristic, okay. 3 parameter that important in establish the capacitance and the voltage rating of a capacitor are plate area A, plate separation D, dielectric constant, okay, ER. Okay, ni adalah 3 parameter yang mewujudkan nilai kapasitan dan rating lah untuk kapasitan tersebut. Okay. Okay, plate area capacitance is directly proportional to the physical size of the plate as determined by plate area. Okay, a large plate area produce a larger capacitance. Okay, and the smaller plate area produce a smaller capacitance. Okay, plate area ni adalah berkadar terus dengan physical size, nilai kapasitor ni berkadar terus dengan physical size kapasitor tersebut. Okay, kita boleh lihat slide seterusnya. Okay, ini adalah dua plate kapasitor tersebut. Okay, dia punya plate area adalah yang berwarna gelap ni, A ni, yang berwarna gelap ni. So, plate area adalah plate yang meliputi antara kedua-dua plate ni. Okay, contohnya macam ni, ada dua plate, tetapi yang selari dengan di antara dua plate tu adalah bahagian ini saja. So, plate area dia adalah bahagian ini saja. Okay. So kat sini kalau penuh dia akan more nilai kapasitan tu akan lebih lah berbanding dengan meliputi ruang yang kecil. So dia punya kapasitan tu akan berkurangan. Okey, parameter kedua adalah plate separation D. Okay, capacitance is inversely proportional to the distance between the plate. Okay, the greater separation of the plate produce a smaller capacitance. Okay, jarak antara dua plate ni, nilai kapasitan bergantung pada jarak antara dua plate ni. Okay, dua plate. Okay. Jarak yang kecil menyebabkan nilai kapasitan tu akan tinggi. Jika jarak perpisahan antara dua plate ni besar, maka kuranglah nilai kapasitan. Okey, jadi makin tinggi nilai, makin jauh jarak dua plate, okey, makin rendah nilai kapasitan. Makin kecil jarak plate, makin tinggi nilai kapasitan. So dia adalah berkadar songsang.
Okey, parameter ketiga adalah dielectric constant. Okey, relative permittivity. Okay, the measure of material ability to establish electric field. Okay, simbol dia adalah seperti ini ya. Bentuk macam E, bentuk macam E lebih kurang macam E lah. Okay, so dia punya ER. Okay, bawah dia tu R. Okay. Okey, nilai kapasitan berkadar terus dengan dielectric constant. Okey, the dielectric constant is dimensionless because it is a relative measure. Okay, it is a ratio of the absolute permittivity of a material E to the absolute permittivity of a vacuum E0. Okay, as expressed by EL equal to E per E0. Okay, so ini adalah ER. ER itu adalah dia bergantung pada nilai vacuum, E kosong, nilai vacuum dengan E material tersebut. Okay. Okay, slide seterusnya formula for capacitance in term of physical parameter. Therefore, the capacitance can also be expressed as C equal to A E R E0 per D. Okay. So A itu adalah dalam bentuk square meter, D adalah meter, dalam meter, C adalah dalam farad. Kita lihat contoh. Okay, determine the capacitance in picofarad (PF) of a parallel plate capacitor having a plate area of 0.1 meter square and a plate separation of 0.02 meter. The dielectric is mica, which has dielectric constant of phi. Okey, penyelesaiannya gunakan balik formula yang tadi tu. Okey, masukkan nilai A ni adalah dia punya plate area, iaitu 0.01. Okey, ER ni adalah diberi 5. Okey, lepas tu EO ni adalah nilai nilai yang constant, nilai yang tetap. Okey, nilai yang tetap iaitu dielectric dia punya apa tu dielectric constant untuk vacuum. Okey, bahagi D. D adalah plate separation bagi D. Okey, so kita kira akan dapat jawapannya 22.1 picofarad. Type of capacitor. Okay, kapasitor ni diklasifikasikan berdasarkan dia punya dielectric material. Itu ada yang kapasitor jenis seramik, ada yang kapasitor jenis paper, ada yang kapasitor jenis mica, ada yang kapasitor jenis teflon, oil field punya kapasitor, dan kapasitor jenis electrolyte. Okay. Okey, kategori dalam kapasitor boleh dipecahkan kepada dua, iaitu fixed capacitor dengan variable capacitor. Okey, fixed capacitor ni adalah kapasitor yang tak boleh ubah. Okey, nilai kapasitor tu tak boleh berubah. Okey, selalunya jenis mica kapasitor, ceramic kapasitor, plastik film kapasitor dan electrolytic kapasitor. Okey, untuk jenis variable kapasitor, kapasitor ni dia boleh berubah. Okey, kita lihat kat sini, use in a circuit when
there is a need to adjust the capacitance value either manually or automatically. Okay. So contohnya seperti kapasitor yang ada di dalam radio ataupun TV tuner. Okay. So schematic simbol untuk variable resistor dia sama macam fixed kapasitor, iaitu seperti ini, tapi dengan ada satu anak panah yang melintang antara dua pelik ni. Okey, seperti ini. Series and parallel capacitor. Okey, kita lihat series capacitor. Kalau sambungan series capacitor dia sambung secara sesiri seperti ini. Okey, C1, C2, C3 disambung secara macam ni. Dan disambung katakanlah disambung dengan voltage source, DC voltage source. Okey. Okey, untuk series capacitor dia formula untuk mengira total capacitance adalah berbeza dengan resistor. Okey, dia terbalik. Okey, kalau series resistor dia tambah semua. Okey, dia tambah C1, dia tambah A1, A2, A3. Kalau series capacitor dia terbalik. Dia macam parallel resistor. Okey, dia punya formula. Okey, lihat kat sini. Total capacitance, dia punya total capacitance formula dia seperti ini. 1 bahagi 1 tambah 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah seterusnya sehinggalah sampai 1 per Cn. Okey. Okey, ini formula dia. Formula total capacitance untuk series seperti sama dengan formula total resistance untuk selari. Okey. Okey, jika kapasitor ni disambung secara sesiri, total capacitance dia adalah kurang, lebih kecil nilai dia because disebabkan oleh effective plate separation increase. Okey, disebabkan secara relatifnya, secara efektifnya plate separation dia akan bertambah. Okey, contohnya nilai boleh lihat kat sini lah, makin banyak makin nilai plate separation tu akan bertambah lah kan. Okey. Okey, parallel capacitor. Okey, ini adalah sambungan kapasitor yang disambung secara selari. Okey, untuk formula total capacitance kapasitor yang disambung secara selari, dia punya formula dia adalah seperti ini. C total equal C1 tambah C2 tambah C3 tambah C seterusnya. Okey. Dia sama total capacitance untuk kapasitor dia sama macam total resistor disambung secara sesiri. Dia terbalik. Okey, macam resistor. Okey. Okey, dengan dia punya kapasitor voltage in parallel circuit sama, iaitu ni adalah V source, voltage pada C1 ni pun sama, voltage pada C2 pun sama, voltage yang melalui C3 ni pun adalah sama. Okey. Okey, contoh diberi contoh seperti ini. So dia suruh cari kat sini determine the total capacitance. So diberi 10 mikrofarad, 4.2 mikrofarad, 8.2 mikrofarad. So apa dia punya total capacitance? So kita gunakan formula dia sambung sesiri. So formula dia seperti inilah, 1 bahagi 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Okey, jumlahnya adalah
2.30 mikrofarad. Okay, kita lihat slide seterusnya, capacitor voltage in series circuit. Okay, a series connection of charge capacitor act as a voltage divider. Okay, so dalam kapasitor untuk sambungan sesiri, kapasitor ni boleh berfungsi sebagai voltage divider. Okay, dengan formula seperti yang ditunjukkan di sini lah. Okay. Okay, ini adalah formula untuk voltage divider untuk pengiaan kapasitor. Okay. Dengan Vx ni adalah nilai voltage yang melalui kapasitor tersebut. Ct adalah kapasitor total dalam series circuit. Kemudian Cx ni adalah kapasitor yang nilai kapasitor yang ada pada kapasitor tu. Okay. Dengan Vt adalah voltage total. Okay, voltage total. Contoh, okay, find the voltage across each capacitor in figure below. Okay, dia suruh cari voltage yang melalui setiap kapasitor ni. Voltage ni berapa, voltage dari sini ke sini berapa, voltage di C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa. Okey. Sebelum nak cari voltage across each kapasitor, kamu kena cari dulu kapasitor total. Okey, kapasitor total gunakan formula yang sebelum ni. Okey. Iaitu 1 bahagi Ct sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. So nilai ni dapat. Kemudian Ct ni di bawah, dinaikkan atas. C total ni dinaikkan atas. Jadilah nilai dia 0.06 mikrofarad. Okey. Okey, kemudian bila dah dapat C total, gunakan formula voltage divider untuk kapasitor. Formula okey, ambil nilai tu, ambil formula tu, masukkan. Okey, untuk voltage yang melalui voltage yang melalui C1, nilai dia masukkan C total dia sini, C1 dan nilai sini. Vt adalah 25. V total adalah 25. Okey, V total ni nilai dia sama macam V total ni adalah nilai dia sama macam Vs 25. Sebabnya dia punya total voltage yang dalam circuit ni, dalam circuit series ni adalah 25. Okey, dia tak ada tempat, dia tak ada voltage lain dah. 25. Okey. So V total untuk series circuit kapasitor adalah Vs. Kemudian ni untuk voltage pada C2, ni adalah voltage pada C1, C3. Okey, masukkan nilai, dapatlah nilai dia 15. Voltage yang melalui C1 ni 15 volt. Voltage yang melalui C2 ni adalah 3.15 volt. Voltage yang melalui C3 adalah 6.82 volt. Okey. Okey, jika ditotalkan ketiga-tiga ni, jawapan dia adalah 25. Okey, sebab tu dia punya V total adalah 25. Okey. Kita lihat pula untuk selari, circuit selari. Okey, determine the total capacitance. Total capacitance. So dia suruh cari total capacitance saja. Okey, jika diberi circuit seperti ini, okey, total capacitance dia untuk selari adalah tambah ya ke semua ni.
tambah nilai ni 330 picofarad tambah 220 picofarad. So dapat nilai tambah, lepas tu jawapannya adalah 550 picofarad. Capacitor in DC circuit. Okay. A capacitor will charge up when it is connected to a DC voltage source. Okay, the build up of charge across the plate of capacitor is dependent on the capacitance and the resistance in a circuit. Okay. Okay, dalam liter DC, okay, dalam liter DC, kapasitor ni akan bila disambung pada DC voltage source, kapasitor ni akan dicaskan. Okay. So tempoh kapasitor ni dicas adalah bergantung kepada nilai kapasitor dan resistor yang disambung di dalam sirkuit tersebut. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, seperti penerangan yang sebelum ni, bagaimana kapasitor dicharge. Okay, ni contoh kapasitor yang belum dicaskan lagi, iaitu dia punya plate A dan plate B, dia punya bilangan elektron tu adalah sama. Okay, so bila disambungkan arus elektrik, okay, switch ni di-closekan, ataupun liter ni adalah liter lengkap. Bila switch ni disambung, liter menjadi liter lengkap. Okay, so bila arus mengalir, setak langsung elektron daripada plate A akan berpindah ke plate B. Okay. Okey, sama juga seperti yang diterangkan sebelum ni, bila elektron berpindah daripada plate A ke plate B, setak langsung elektron pada plate A akan berkurangan. Okey, dan elektron pada plate B akan bertambah. Okey. So bila dah semua elektron di plate A ni berpindah ke plate B, okey, maka plate A akan menjadi positif dan plate B akan menjadi negatif. Bila dah penuh kapasitor ni di-charge, maka arus pun tidak mengalir. Elektron pun dah habis mengalir, pun tidak akan mengalir lagi lah. Okey. Setak langsung arus pun akan kosong. Okey, arus tak mengalir lah. Okey, boleh lihat kat sini, capacitor is fully charged, there is no current. Okey, bila dah fully charge capacitor ni, switch pun kita boleh buka. Bila kita buka switch ni, charge masih tersimpan di kapasitor ni. Okey, masih tersimpan di kapasitor ni. Okey, kalau nak dicaskan kapasitor ni, bateri tadi tu dibuka, dikeluarkan, lepas tu buat sambungan terus ke plate A ke plate B. Okey. Okey, kemudian bila di closekan switch ni, dia akan kapasitor tu akan discharge lah. Okey, kapasitor akan dicharge. Bila dia dicharge, elektron akan berpindah semula. Elektron yang pada plate B tadi tu, yang penuh plate B yang penuh dengan elektron tadi tu, akan bergerak daripada ke sini, patah balik pergi ke plate A. So plate A tadi tu akan bertambah lah.
bertambah dia punya bilangan elektron tadi. Daripada positif dia akan jadi sehinggalah kedua-dua plate ni mempunyai bilangan elektron yang sama. Okey, bila dah di discharge kapasitor tu dah discharge kan, okey. Maka plate A ni dan plate B ni nilai free electron tu bilangan free electron pada plate A, plate B adalah mempunyai bilangan yang sama. So secara tak langsung dia dah habis discharge lah. Okay. So kapasitor tu akan menjadi neutralized. Okay. Current and voltage during charging and discharging. Okay, bila the charge, pergerakan elektron tu akan contohnya pergerakan elektron tu akan bergerak daripada elektron akan bergerak daripada negatif ke positif. Akan bergerak negatif. Sini ni kapasitor akan bergerak daripada negatif ke positif sini, positif kapasitor. Okey, itu akan dia charging lah. Masa dia charging, masa dia charging elektron di plate sini akan bergerak daripada negatif ke positif. Okey, kalau di discharge dia akan bergerak ke arah yang berbeza. Okey, positif kepada daripada sini akan jadi nilai pergerakan elektron tu akan terbalik. Okey. Okay, in figure 4.11a show a capacitor connected in series with a resistor and a switch to a DC voltage source. Okay, initially the switch is open and the capacitor is uncharged with 0 voltage across its plate. At the instant the switch is closed, the current jump to its maximum value and the capacitor begin to charge. Okay, kat sini capacitor akan charge lah. Bila switch tu di close, capacitor tu akan charge. Okay, the current is maximum initially because the capacitor has 0 volt across it at as a short. Okay, masuk ke sini pada permulaan dia punya current tu akan maksimum. Masa mula-mula tu current akan maksimum. Bila switch disambungkan, switch tu close, current tu akan jadi maksimum sebab kapasitor tu tidak mempunyai volt melaluinya. Okay, as time pass and the capacitor charge, the current decrease and the voltage across the capacitor VC increase. Okay, the resistor voltage is proportional to the current during this charging period. Okay, masa mula-mula arus yang mengalir di kapasitor tu mempunyai nilai yang paling tinggi sekali. Kemudian makin lama current tu akan berkurangan. Tetapi voltage yang diukur di antara kapasitor tadi tu, voltage antara kapasitor tu, voltage pada kapasitor tu makin lama makin bertambah. Tapi arus yang mengalir pada liter tu akan makin lama makin berkurang. Okay, after a certain period of time, the capacitor reach a full charge. At this point, the current is 0 and the capacitor voltage is equal to a DC source voltage. Okay, if the switch were open now, the capacitor would retain its full charge.
Okey, kat sini maksud dia bila makin lama makin lama uh, sambungan ni makin arus makin lama akan jadi nilai kosong. Kat sini dia kata the current is zero. Okey. Bila arus kosong, bila arus kosong ini bermakna arus yang mengalir litar ni kosong, ini bermakna kapasitor ni dah fully charge. Okey, fully charge. Bila dah fully charge, voltage yang melalui kapasitor tu nilai dia adalah sama dengan Vs, V source. Okey. Okey, kita lihat figure 4.1. In figure 4.11c, the voltage source have been removed. Okey, kamu lihat daripada figure ni 4.11c, bateri yang kat sini ni telah dikeluarkan. Okey, when the switch is closed, okey, bila switch tu di close disambung, switch close ataupun terjadi sambungan, the capacitor begin to discharge. Okey, bila switch tu di close atau ada sambungan, kita tu daripada resistor ke kapasitor ni, kapasitor tu akan mula discharge. Okay. Initially, the current jump to a maximum, but in a direction opposite to its direction during charging. Okey, pada permulaannya arus yang melalui emitter ni menunjukkan nilai yang paling maksimum pada permulaannya. Tetapi arah dia arus mengalir tu menunjukkan nilai yang berbeza berbanding dengan masa dia charge. Okey, katakanlah masa dia charge dia arah dia daripada kiri ke kanan, tapi masa dia discharge dia punya arah daripada kanan ke kiri. Okey. As time pass, the current and the capacitor voltage decrease. Okey. Bila masa berlalu, arus dan voltage pada kapasitor tu, okey, nilai voltmeter dengan ammeter tu makin lama makin berkurang. Okey. The resistor voltage is always proportional to the current. When the capacitor is fully discharged, the current and the capacitor voltage are zero. Okey, bila dia fully discharged, current akan bila dia fully discharge, bila dia fully discharge, current dan voltage pada kapasitor tu akan menunjukkan nilai kosong. Okay, bila dia fully discharge, ammeter ni dengan voltmeter ni menunjukkan nilai kosong. The RC time constant. Okay, the resistance in circuit introduce the element of time in the charging and discharging of a capacitor. Okay, when a capacitor charge or discharge through a resistance, a certain time is required for the capacitor to charge fully or discharge fully. Okay, the voltage across a capacitor cannot change instantaneously because finite time is required to move charge from one point to others. Okay, the rate at the capacitor charge or discharge is determined by the RC time constant of the circuit. Okay, RC time constant ataupun
Dan ini adalah simbol tau equal to RC. Okey. Disebabkan yang tadi tu dia charge dan discharge, dia ada elemen masa kat situ. Okey. Dia ada elemen masa kat situ. Bila dia charge ada masa, bila dia discharge pun ada masa. So elemen tu dalam bentuk exponential. Okey, exponential. So mula-mula dia discharge banyak, okey, dia discharge banyak, lepas tu makin lama makin sikit. Okey, makin sikit. Kita lihat seterusnya. Okey, ni kamu boleh lihat masa dia discharge, okey, daripada kosong ni dia charge naik atas, so dia dalam bentuk macam lengkungan ni lah. Okey, lengkungan ni. So dia charge sampailah dia fully charge kat sini. Sama juga dia discharge daripada 100%, makin lama dia akan discharge, so dia dalam bentuk melengkung macam ni. Okey, melengkung. So formula ni nak tahu dia punya voltage tu adalah menggunakan formula yang ni. Okey. Okey, capacitor application. Aplikasi dalam kapasitor adalah untuk store electrical. Okey, aplikasi yang pertama iaitu electrical storage. Okey, as a backup voltage source for low power circuit. Example, semiconductor memory in computer. Okay, this type of application require a very high capacitance value. Okay, aplikasi yang kedua adalah power supplying filtering. Okay, use as filter in DC power supply because of their ability to store electrical charge. Kemudian aplikasi yang ketiga, signal filter. Okay, use to select one AC signal within a certain specific frequency from a wide range of signal. Example, radio and television receiver. Chapter 4, Energy Storage Element Part 2. Okey, yang tadi tu adalah Part 1. Part 1 berkaitan tentang kapasitor. Okey. Kemudian untuk Part 2 ni kita lihat komponen lain pula, iaitu induktor. Okey, ini adalah objektif untuk part 2. Okey, so pelajar boleh explain basic of induktor. Okey, dapat membezakan jenis-jenis induktor, boleh identify, boleh mengenal pasti induktor jenis seri dan selari connection. Okey, boleh mengenal pasti, boleh membezakan energy storage dalam kapasitor. Okey, brief history. In 1831, a physicist by a name of Michael Faraday believed that is electric current could produce a magnetic field. Then a magnetic field could in turn generate a electric current. So this principle known as induction. Okey, kat sini Michael Faraday ni percaya elektrik boleh menghasilkan medan magnet dan medan magnet pun boleh menghasilkan elektrik. Okay, introduction of inductor. So inductor ni seperti yang penemuan Michael Faraday tadi menyatakan elektrik akan arus elektrik akan menghasilkan
medan magnet. Okey, makin besar medan magnet, makin besar arus elektrik, makin besar medan magnet yang terhasil. Tetapi medan magnet yang terhasil itu sangat lemah dan kecil. So dia tak boleh memberi apa-apa kesan lah, walaupun walaupun tak memberi apa-apa kesan, walaupun kompas jarum kompas lah. Okey, terlalu sikit sangat. Okey, untuk slide yang seterusnya kamu boleh lihat kat sini. Yang ni adalah wire. Okey, wire. Um, Apabila arus mengalir ataupun apabila elektron mengalir daripada kiri ke kanan, seperti yang ditunjukkan pada anak panah warna biru ni, secara tak langsung akan terhasillah magnetic field dalam bentuk bulatan seperti ini. Okey, bulatan seperti ini. Okey. So magnetic field tu sepanjang wire ni akan terhasilnya magnetic field. So dalam bentuk bulatan. Okey, arah magnetic field tu kita boleh tahu arah dia dengan cara menggunakan tangan kiri. Okey, menggunakan tangan kiri dengan ibu jari tangan kiri sebagai arah elektron. Okey. Dan yang lain, jari yang lain tu sebagai arah magnetic field. Okey, ni ibu jari arah sini. Ni arah magnetic field. Dari sini pusing ke sini. Dari sini pusing ke sini. Bulatan, secara bulatan. Okay, how to know the direction of magnetic field? Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ni, nak tahu arah magnetic field, kita boleh menggunakan tangan kanan, left hand, tangan kiri, maaf, left hand rule. Okey, so katakanlah kita menggenggamkan wire tersebut dengan tangan kiri. Okey, dengan anak panah dengan ibu jari, arah ibu jari yang kita genggam wire tadi tu adalah direction of electron flow. Okey, ibu jari itu adalah kita punya ibu jari belah kiri tu, bila kita genggamkan wire tu menunjukkan arah pergerakan elektron. Okey. Lepas tu jari-jari yang lain tu yang kita genggam tu pada wire tersebut adalah arah magnetic field. Okey. Okey, jika ada dua wire seperti ini dengan dengan arah elektron tu, wire di atas arah elektron daripada kiri ke kanan, wire bawah arah elektron daripada kanan ke kiri. Okey. So dia punya magnetic field tu akan arah dia akan membulat seperti ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ni untuk wire yang atas ya. Okey, untuk yang wire bawah pula daripada sini ke sini. Okey, lihat saya punya pointer ni ya. Dari sini ke sini. Okey, kita menggunakan tangan kiri ya. Kita menggunakan tangan kiri untuk menunjukkan di mana arah. Jika kita tahu arah elektron tu bergerak, kita akan tahu arah membulat magnetic field tersebut. Okey, sekiranya wire tadi tu kita buat dalam bentuk gelung seperti ini. Okey, dalam bentuk gelung seperti ini, dengan arah elektron tu bergerak macam ni. Okey.
Okay, so dia punya dia akan okay, each form a coil or no usually as inductor. So ini adalah inductor. So bila kita buat gegelung wire, suatu wire dalam bentuk gegelung seperti ini, so dia adalah seperti inductor lah. So dia punya, kita masih menggunakan tangan kiri untuk mengetahui arah magnetic field ni. Okay. So arah magnetic field tu jadi seperti ini lah. What inductor do? Okay, basically inductor store energy in a magnetic field that is generated by a current carrying wire shape into pretty much any shape you need or want. Okay, tugas inductor ni adalah dia menyimpan tenaga dalam bentuk magnetic field. Okay. Kalau kapasitor tadi dia menyimpan tenaga dalam bentuk charge, tapi induktor pula dia menyimpan tenaga dalam bentuk magnetic field. Self-inductance. Okay, when there is charge in circuit, the electromagnetic field is also charged. Okay, an increase in circuit expand the field and versa. Okay, dan sebaliknya. Therefore, the changing current produce a changing EMF around the inductor. In turn, the charging EMF causes an induced voltage across the coil in a direction to opposite the change in current. Okay. This property is called self-inductance or usually known as inductance. Okay, simbol L. Okay, untuk induktor ni dia punya simbol L. Okay, untuk induktor ni simbol dia L. So ni adalah dia punya definasi inductance. Okay, definasi inductance tu dia boleh kamu boleh baca kat sini. A measure of a coil ability to establish and induce voltage as a result of a change in its current, and that induced voltage as in a direction to opposite the change in current. Okay, unit inductor adalah Henry. Okay, the inductance of a coil is 1 Henry when current through a coil changing at the rate of 1 ammeter per second. Okay, induce 1 voltage across the coil. So induktor ni simbol dia L dan dia punya unit adalah dalam bentuk Henry. Okay. Okey, faktor yang menentukan nilai inductance. Okey, faktor yang menentukan nilai inductance tu. So, induktor tu, dia seperti yang saya beritahu sebelum ni, dia seperti bentuk coil lah. So, wire tu dibuat gelungan seperti ini. Okey, dibuat gelungan seperti ini. Kemudian, nak tahu nilai inductance tu, kita boleh lihat formula ni. Okay. Dengan N ni adalah bilangan pusingan gelung ni. Katakanlah kita pusing gelung ni 10 pusingan, maknanya nilai N tu adalah 10. Satu pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan sampai 10. Okey.
Lepas tu ni dipanggil U, simbol seperti ni, simbol macam U ni adalah the material over which the coil is wound. Maksudnya material yang dalam ni. Apa yang material di dalam gelungan ni. Okay. Kemudian A itu adalah area of core material. So area tu adalah yang ni lah area tu. Okay, bilangan luas bulatan ni. Bulatan core itu. Okay, dengan L tu adalah panjang antara panjang gelung tu. Panjang gelung tu. So ni adalah formula dia. Okey, jenis induktor dan aplikasi dia. Okey. Okey, sama juga macam kapasitor tadi. Untuk induktor, dia punya core material tu determine the type of inductor. Okey. Ada setengahnya core material yang di tengah-tengah bulatan tu, gelungan tu dalam bentuk udara, ada jenis iron, besi, ada jenis ferrite core. Okey. Dan kelas-kelas induktor ni kita boleh bagi kepada dua kelas, iaitu fixed dan adjustable. Adjustable. Okey, simbol induktor, simbol fixed induktor seperti ni. Dia bentuk macam gelung ni. Dan adjustable induktor dalam bentuk gelung seperti ni, tapi ada anak panah. Okey. Kalau core yang dalam induktor tu dalam bentuk iron, besi, dia punya simbol dia seperti inilah. Kalau dalam bentuk udara, simbol dia seperti ini. Kalau dalam bentuk ferrite core, dia bentuk simbol dia seperti ini. Tapi secara umumnya simbol dia seperti ini untuk fixed dan adjustable inductor. So ini contoh induktor. Okey, ini contoh induktor yang dah siap dah. Okey, ini contoh induktor yang buat sendiri. Okey, sama macam ni. Ni pula contoh induktor yang dah siap dah, tapi kita nampak gelung-gelung dia. Ini gelung-gelung dia kita tak nampak. Okey, untuk ini gambar induktor untuk fixed induktor seperti inilah, dalam bentuk fizikal seperti ini. Okey. Untuk adjustable inductor bentuk dia seperti ini. Okey, ini gambar sebenar lah. Okey, induktor. Okey, kalau kita gunakan satu alat dipanggil oscilloscope, menggunakan probe dan kita ambil satu wire. Okey, kita ambil satu wire, kita buat gelungan seperti ini, kita akan nampak dia punya bentuk waveform lah kat sini. Ya, kita akan nampak efek dia kat sini. Okay, energy storage in inductor. An inductor store energy in the magnetic field created by the current. The energy stored is expressed as W. Dia punya formula seperti yang dalam kotak ni. W sama dengan 1/2 Li kuasa 2. Okay. So energy storage ni berkadar terus dengan inductance. Okay. Energy storage ni berkadar terus dengan inductance dan arus. Okay, arus kuasa 2. Okay, energy storage ni berkadar terus dengan inductance dan arus kuasa 2. Okay, energy storage ni, energy ni dalam bentuk joules.
Dia punya unit dia dalam bentuk joules. Okey, series induktor. Okey, series induktor disambung secara sesiri seperti yang dalam gambar ni lah. Okey, disambung secara sesiri macam ni. Disambung macam ni dan macam ni. So, sesiri. Okey. So, induktor total dia, formula induktor total, nak cari induktor total dia ialah tambah semua induktor ni. So, L1 tambah L2, L3 tambah L seterusnya. Okey, makin besar induktor, makin tinggilah voltage yang melalui induktor tersebut. Okey, dalam bentuk selari, sambungan seperti ini. Okey, kamu boleh lihat untuk induktor ni, dia sebiji, dia punya formula ni, untuk induktor ni, untuk sesiri dan selari, formula induktor ni sebiji seperti formula resistor. Okey, formula resistor. So, ini untuk selari. Dia punya formula seperti ini. Okey, 1 bahagi LT, L total sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 dan seterusnya. Okey, the total inductance of inductor in parallel is always less than the smallest inductor. Okey, ini contoh, contoh satu. Jika induktor ni disambung secara sesiri, berapakah nilai total inductance? So, kita tambah dia semua. 5 tambah 2 tambah 10 tambah 100 mikro. Okey. 100 mikro ni bersamaan dengan 1 mili. Okey. So, nilai dia adalah 18 mili Henry H. Okey, lagi satu contoh untuk induktor total. Cari induktor total untuk liter seperti ini. So, kita gunakan formula LT sama dengan 1 bahagi 1 tambah L1 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah 1 per L3. Okey, masukkan nilai 10, 52. Dapatlah nilai seperti ini. So, dia punya, kita selesaikan jadi 1.25 mili Henry. L total sama dengan 1.25 mili Henry. Okay, inductor in DC circuit energize. Okay, inductor energize when it is connected to a DC source. Okay, when first energized, an inductor appear as a open circuit because the current is zero. Okay, the current will increase to approximately 63.2% of its full value in one time constant interval after the switch is closed. The build-up of current is unlocked to the build-up of capacitor voltage across the charging of RC circuit. So, ni dia punya energize. Masa dia energize. Okey, dia sama juga macam yang tadi tu, macam kapasitor tu. Dia akan menaik seperti ini. Okey, dia bila dia charge tu, dia energize tu, dia akan menaik seperti ini sampailah dia fully charge. Dia dalam bentuk lengkungan seperti ini ya. Ini dipanggil lengkungan exponential. Okey. Okey, kat sini dia punya number of time constant. Bila satu, dia mula-mula tu dia 63%. Dia punya current. Lepas tu dia akan ambil 86, 95, 98.
Lepas tu dan akhir sekali 99 ataupun 100%. Okey. Inductor in DC circuit de-energize. Okay, the current in a inductor decrease exponentially according to the approximate percent value. Okay, bila dia de-energize, dia akan berkurang secara exponential juga. Okay. So ni bila dia energize daripada kosong sampailah ke daripada 100% sampai ke menghampiri 0%. Okey, dia dalam bentuk exponential, lengkungan seperti ini. Okey. Okey, berdasarkan tadi bila dia charge dia dalam bentuk seperti ini. Okey. Dalam bentuk seperti ini je naik, dan bila dia discharge dia dalam bentuk seperti inilah. Okey. So dia sama macam kapasitor, dia ada time constant, tapi dalam inductor dia ada juga time constant, tapi dipanggil RL time constant, dan dia punya formula adalah tau equal to L bahagi R. Okay, ini adalah simbol macam bentuk macam T, dia punya panggilan dia dipanggil tau. Okay. Okay, so untuk kapasitor dia punya formula tau equal to RC, tapi berbeza dengan inductor, dia punya tau tu formula dia adalah L bahagi R. Okay. Okay, itu saja untuk kelas kita setakat ini. Untuk bab 4 ni. So kita akan jumpa kembali ke slide seterusnya ataupun ke chapter seterusnya, chapter 5. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.